Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua daripada saya, salam kepada kaum ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, adik-adik saya semua, selamat petang. Moga-moga kita semua duduk dalam jagaan Allah. Alhamdulillah, sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kasih belah Allah pada kita. Allah masih lanjut umur kita, perut umur kita, masih bagi rezeki pada kita, masih bagi kesihatan pada kita. Lebih lagi masih bagi hidayah dan taufik pada kita. Boleh kita berhamba diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang yang mulia ini, saya ambil kesempatan hari ini, masa sebelah petang ni kebiasaan, saya peluang masa lah untuk bagi masa kepada saudara ziarah. Dan hari ini mesyuarat dengan admin kita, mari buat live. Lepas tu keputusan hari ni, mari saudara duk tengok belakang ni, mungkin nampak tak cerak mana ke. Kita duduk atas bukit Selindung Bayu, Kelubang, Saiburi. Kita duduk dengar Selindung Bayu sini, bukit Selindung Bayu. Sini atas ni ada bangunan kerajaan buat. Lepas tu duduk atas bukit ni, kita nampak sebelah kanan ni bukit, sebelah belakang ni, kiri kita makan lek kiri ni, patah laut. Tempat sini panggil Selindung Bayu. Tempat sekat ataupun lindungan angin. Lama dululah kisah orang ahli sejarah tahu lah. Selindung Bayu. Sebab tu hari ni ambil kesempatan supaya sama kita muzakarah yang yen. Muzakarah sebelah petang kita hari ni, boleh saudara-saudara tengok suasana atik banyakat. Ya sikit sebanyak boleh kita tengok. Mana hari ni tak ada apa maksud supaya nak buat perjumpaan muzakarah gitulah. Kebiasaan kita dak buat hari Sabtu ni malam lepas maghrib malam Ahad. Lepas tu dak buat mesyuarat dengan admin learning masalah lockdown tak habis lagi. Semalam pun kelik jumpa dengan polis sedadu tengah jalan, dia tanya lagi, mari mana, mari buat live, mari buat apa. Jadi dia ala jaga jadi banyak masalah. Buat keputusan kita buat sehari lah. Sebab tu lah ni tak tetap masa. Lepas tu yang keduanya, tempat studio kita tu, ya lindung bukit ni, Selindung Bayu, lindung bukit. Bukit sebelah, ada dua bukit. Jadi apa masalah clean, signal ataupun udara itu tak cerak. Kita masalah tak ada wifi rumah, atau pakai terosak. Hari ini buat putusan kita mari duduk atas bukit. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kemudahan betul-betul. Udara pun molek. Dan nikmat Allah. Bersama dengan kita hari ini, kita ada muzakarah. Masalah imam amal kita lah hari ya. Hak kita kena buat beringat ataupun siap esok semua. Tetap imam amal kita. Sebab dua perkara ni, kita kena tupai. Dunia kita tupai, lebih-lebih lagi akhirat. Tempat guna, tempat balasan yang sebenar atas imam amal kita. Sebab tu satu perintah Allah Ta'ala juga atas orang beriman semua, supaya usaha atas iman. Hari ini kita salah seorang yang Allah Ta'ala baki jadi orang beriman. Maka kita tanggungjawab untuk bicara, untuk bela, untuk bina, untuk harakat gerak ke iman kita supaya tetap, supaya tekun dan tetap iman kita. Untuk suruh cabut lah mana akhir kali kita dengan kelima iman. Itulah orang yang dapat kejayaan sebenar. Sebab tu perkara ini kita tak boleh rasa jemuh, rasa muak lah, beranai bagi tak boleh. Perkara ni perkara yang penting setiap orang, setiap lapis. Tak kira kita nak buat apa pun, masalah iman amal kita kena jaga, jangan berusak. Bukan tetap, bukan menekat. Ada orang semua kata iman manusia ni, dia ada naik turun. Kita orang biasa ni kan, naik turun. Kita tak say takut
masalah HP kita nak meninggal jadi turun ataupun terpecah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu akhir zaman ada umat pagi beriman petang jadi kufur. Orang panggil terpecah waliyazubillah wa na'udzubillah min zalik. Pecah iman. Ni orang yang nakam, orang tak jumpa dengan kejayaan selama-lama. Sebab tu hari ni pentingnya bagi setiap lapis orang usaha taimeh, muzakarah iman, bicara ke iman dia, menekatkan iman dia. Mana dalil orang yang beriman, orang yang tekun, orang yang tegak, maka ia zahir amalan. Mana amalan yang direda, yang di panggil dia jadi amalan, dipanggil sebagai amal dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira buat apa. Di hari ni juga saya sendiri pun perlu pada benda ni. Hari ni kita semua ni orang beriman belaka dah, tapi masalahnya kita nak bela, nak jaga. Tok sewi iman kita rosak, tok sewi iman kita tu punah. Banyak perkara merosakkan iman kita. Kadang-kadang kita buat maksiat. Masa kita orang beriman, tapi kita ada lagi buat maksiat, silap salah, memang ada. Tapi ada hak Nabi kata, orang beriman ni dia tak buat. Sahabat biasa tanya, ya Rasulullah, orang beriman curi ada? Sebab curi ni benda-benda melarangnya lah, agama haram. Masa Nabi dulu, hukum orang curi ni kena kerak tangan. Tak tahu orang beriman, tak kira siapa. Nabi biasa berlafaz kata, kalau Fatimah, benda tak boleh jadi, Nabi nak tekan berat, nak banyak kata hukum Allah. Kalulah anak aku sendiri, nah saya aku kerak. Hak tu hak Nabi kecek, mana lafaz kata tak kira siapa, ni hukum. Sebab tu sahabat tanya, ada orang beriman curi? Nabi kata ada. Boleh jadi. Orang beriman ada orang minum benda mabuk, kaya. Nabi kata ada. Orang beriman zina ada. Ada. Boleh jadi. Orang beriman kecek bah ada. Ya ada benda orang beriman tak buat. Nabi kata lah, tidak. Sebab pelawak ataupun bohong dusta ni, ia tak duduk sekali dengan iman. Hak ni hak kita nak jaga, kita bimbang takut. Kita orang beriman, tapi tanda hak Nabi kata iman tak duduk sekali. Mana amalan kita? Hari ni kita nampak atau hak zahiriyah. Hak gapo ni, hak zahir-zahir nampak berdosa, tak ada pelik nampak cerak, tapi hak tak khabar, kecek pe kita jadi pelawak dusta. Bahkan merosakkan iman Nabi, iman tak duduk sekali. Ni kita kena jaga, kena bela, kena kira jaga deh. Sebab tu nak buat macam mana? Nak buat iman kita tekun, tegak. Memang salah silap, ada perbuatan salah tu memang ada. Tapi nak buat tekun, masuk hakikat yang orang beriman. Mana yang boleh jaga perkara-perkara hak Nabi kata orang beriman tak buat benda ni. Nak buat tahap tu, baru sepenuh iman kita. Mana tak tipu, tak kecek bah. Itu sifat orang beriman. Sebab tu masalah usaha iman, kekuatan iman Nabi yang usaha atas para sahabat. Mana masukkan fit dalam wacai, dalam hati dia ni, lubuk hati senubari kebesaran Allah. Mana usaha atas takwa, takut pada Allah. Apabila takut, ia berasa mari lah. Kata buat larang dengan Allah, perbuatan yang Allah Ta'ala larang, tekunkan iman dia ni, ia tak mari. Seperti mana para sahabat. Walaupun silap dia tak ada. Sahabat ada kisah zina. Tapi dengan tegak dia atas iman dia, dia kecek atas benda-benar. Kebenaran dia mengaku tu, akhir sahabat dapat redha Allah. Ahli jannah, ahli syurga, Allah Ta'ala maaf. Dengan waktu buat hukum, dengan tegak, dengan tekun kebenaran dia. Ada sahabat yang minum arak, benda mabuk. Masa Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, jadi pemerintah. Biasa lagi, ada lagi sahabat-sahabat. Sahabat ni orang hak dengan Nabi, nak kata ada lagi. Tapi mereka itu tak nafi perbuatan dia, mengaku tekun.
Email dia ada. Atau kebenaran yang ada pada sahabat. Semua kisah-kisah sahabat hak Allah Ta'ala buat contoh pada kita. Syekh Yusuf rahmatullah alaih telah catat dalam buku kitab dia Hati Sahabat ni. Sebagai pedoman hidup kita, nak kata manusia ni ada kesilapan. Tapi dia dia tak pelawak. Dia tak kecek bau. Kesilapan dia memang ada berlaku semualah. Hak sahabat tanya Nabi tu, Nabi kata ada. Biasa berlaku. Tapi orang beriman tak faham. Hak ni hari ni kalau kita rojok mari pada zaman kita cek kita ni. Hai. Jauh lagi kita ngaku orang beriman tapi masih ada lagi. Kecek pe tu jadi orang panggil pelawak, dusta, bohong. Ada mari jadi benda biasa, kebiasaan. Sebenarnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak panggil orang beriman. Tak boleh jadi orang beriman yang kecek bohong. Pyantet, saksi yang berbohong, supoh yang bohong. Tak ada. Sebab masa Nabi berlaku ke apa? Supoh. Sahabat tak pelawak, dia bersumpah. Demi Allah. Dia tak bohong. Gapo yang mereka buat. Sebab tu Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala maaf atas perbuatan para sahabat yang berlaku. Hari ni kita nak mari cek ataupun mari buat pedoman dengan sahabat, pukul ukuran diri kita, mana kita jauh lagi. Lepas tu sahabat dapat siapa kemocok di situ, sahabat usaha ke apa? Dia usaha iman. Hingga dapat tahap iman yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo cara dia? Nabi tanya kebesaran Allah. Hari ni kita kena banyak kecek kebesaran Allah. Kecek dengan lidah, dengan mulut, dengar dengan telinga, fikir dengan otak, itu dengan hati. Apabila kebesaran Allah tu dengan hati. We nampak kata Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Seperti mana hari ni naik. We tengok ni dah, kalau nampak juga sikit-sikit dah bukit ni. Ini satu makhluk Allah Ta'ala buat sebagai jadi paku dunia. Allah Ta'ala tumbuhkan. Allah Ta'ala buat ni. Kalau tengok dalam kitab, Allah Ta'ala buat hari apa? Ya 7 hari. Dalam seminggu ni ada 7 hari kan. Hari Ahad, Allah Ta'ala buat bumi. Hari Ahad. Bumi ni. Bukit ada lagi. Hari Senin Allah Ta'ala buat bukit. Hari Sabtu. Mula hari Sabtu. Terlupa saya pun lama tak ada kecek. Hari Sabtu Allah Ta'ala buat bumi. Hari Ahad Allah Ta'ala buat bukit. Senin buat pohon kayu. Tumbuh atas bukit, tumbuh atas bumi tu. Hari Senin. Hari Selasa Allah Ta'ala sebar lepas kejahatan. Zulumat. Keburukan ada dah. Hari Rabu Allah Ta'ala bagi nur. Ilmu agama nur. Kebaikan. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang-binatang. Ciptakan binatang. Hari Jumaat Allah ciptakan manusia. Maksud saya nak kata hari ni bukit ni satu makhluk yang tak Allah buat. Belum pada bukit ada ni bumi saja. Kita panggil tak ada kekuatan lagi. Belum ada bukit ni bumi duk gelombang. Lalu itulah Allah Ta'ala pakukan bumi ini dengan bukit. Tumbuhkan bukit-bukit dalam dunia ni. Pakai tekun tegak. Untuk mengejak, menguatkan bumi ini, Allah tanakan bukit. Pocokkan bukit sebagai paku. Begitu juga kita orang beriman ni. Allah Ta'ala bagi iman kita siap dah semula jadi. Kita ni seolah kata iman kita ni, iman maujud lah. Tetap kita orang ada beriman. Melalui ibu bapa kita, ayah kita, ibu kita. Keturunan kita orang beriman. Orang Islam lah, kita orang beriman. Tapi iman kita ni, sebab bumi tadi ada lah. Dia panggil gelombang. Mula jadi dunia ni Allah Ta'ala hafal bumi. Tak ada bukit lagi. Kita orang beriman ni bakit jadi seorang orang yang beriman. Lepas tu nak tegak iman kita ni, kenapa aku iman kita? Seperti mana sahabat dia dapat iman matlub. Kita iman maujud semula jadi. Sahabat ni dia mari daripada orang tak beriman jadi iman matlub sebab dia ada usaha atas iman. Hingga bandingnya iman sahabat ni kal jibal. Seperti bukit yang tak keseh. Bukit ni paku gah itu kejap. Biasa tengok bukit.
Berlaku kita tengok ada lah gempa bumi. Allah tengok gempa bumi tu. Tu kocok kekuasaan Allah Ta'ala nak tunjuk. Tapi atas dunia ni, hak tegak tak ada dah. Bukit. Sebab tu bandingnya bukit. Iman mereka melalui usaha. Kita hari ni iman maujud. Semula jadi. Sebab tak sama orang usaha dengan orang ada semula jadi. Kadang-kadang sebab sahabat ni bak titih bakar dia mari kebanyakan keturunan sembah berhala. Orang minum arak, orang sembah berhala, orang kata jahil tukar, panggil jahiliyah. Tapi hingga gelar, dapat gelar daripada Allah radhiyallahu ni, imej seperti mana kal jibal, sebab mereka usaha. Hak tu hak Nabi kata orang beriman ada belaka salah silap, tapi orang beriman tak bohong, tak pelawak. Hari ni kita nak usaha iman kita supaya jadi kal jibal. Kena nak jadi matlub ni, kena usaha. Seperti mana usaha sahabat yakni tekun atas hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah, yakin dengan janji Allah, yakin sunnah Nabi tu sakup dengan iman belaka. Gapo mereka sentiasa duduk dengan majlis iman, muzakarah iman, tak kira duduk kedah, tak kira duduk dengan saing, tak kira duduk dengan keluarga, tak kira duduk dengan apa. Ni hari ni kita nak buat suasana ni. Kita satu cara lagi, satu jalan belajar deh. Belajar sudah untuk nak tahu, lepas tu nak tekun, nak tegak, kena usaha lagi. Beramal dan menyapa, ni satu asbab juga untuk tegakkan kita. Iman kita supaya tekun dan tegak. Sebab iman ni tempat ujian dia ni dalam dunia ni, tapi dekat-dekat nak mati ni ujian yang besar sekali. Macam-macam letengnya setel lagi, gapo lagi. Hak tu paling takut. Kalau tak tekun sungguh terpecah. Sebab tu iman ni, setiap orang beriman penting. Macam mana we masuk Allah, kebesaran Allah, takut pada Allah. We nampak kata Allah. Matahari duk bagi cahaya siapa hari ni, siapa yang bagi? Allah. Langit yang kita tengok tak ada berubah walaupun nampak gelap hujan, gelap ke apa tu, cahaya awal bergerak, tapi langit tu duk tetap. Siapa dia yang jaga kontrol? Allah. Udara kita duk guna hari ni tak ada kena bayar duit, siapa dia yang bagi? Allah. Kita yang duk bagi kemudahan hari ni siapa? Allah. Jak daripada kecil siapa hari ni, siapa cipta kita? Allah. Siapa bagi makan rezeki pada kita? Allah. Mana Khalik Allah, Malik Allah, Razik Allah. Kita makhluk, kita mamluk, kita marzuk. Kita kena jadi, kita kena jaga, Allah yang jaga kita. Nak perasaan ni masuk dalam hati sungguh. Usahalah kita buat apa, kita jaga keselamatan kita dengan asbab iman, dengan asbab amal, tapi hakikat Allah. Kita usahalah cari kerja buat rezeki. Kata ni asbab kita buat, tapi rezeki, pemberi rezeki, Razik Allah, pemberi rezeki kita, marzuk. Kita kena tupai. Kita ada hari ni dengan Khalik yang mencipta Allah. Kena tanam dalam hati sendubari kita, tanam dalam hati setiap lapisan manusia. Semua kena gerak, kena kocok hati-hati manusia ni. Nabi SAW bawa kalimah la ilaha illallah, kocok hati orang jahiliyah. Orang yang sesak, orang yang tak kenal Allah, tak tahu kehidupan manusia. Tanam la ilaha illallah, kocok dia. Berkali-kali Nabi kata la ilaha illallah. Tuflihu. Mengata mujaya. Lepas tu Nabi gerak lagi, hajar lagi, tunjuk lagi ni kebesaran Allah. Kecek tetap akhirat, royak kehidupan lepas ada mati, la kubur, gapo balasan. Itu panggil kocok iman belaka, tahrik iman. Hingga sahabat nampak. Kadang-kadang sahabat kata aku duduk dengan Nabi seolah kata Rasulullah kecek akhirat, nampak. Nampak syurga. Pasal sepuh kata, nak hati, nak pergi lalu, nampak syurga, terlupa. Kadang-kadang mimpi. Rasulullah royak bidadari ni mimpi. Tengok isteri rumah tu rasa jadi baik bukan. Sebab wajah Rasulullah royak nampak terbayang-bayang di muka. Royak tetap akhirat seolah kata bau neraka. Dengar suara-suara, takut tai dalam neraka. Tu iman. Cara dia jalan. Hari ni kita belajar iman dah. Usaha iman. Nak jaga iman. Lepas pada sahabat beriman, dia jaga iman. Jaga iman mana? Iman hak matluk. Dah tu nak jaga. Sebab Nabi kata al-iman yazid wa yankus. Ada naik turun. Hari ni kita naik dengan sebab usaha iman. Pahak acang nak sewi turun. Majlis iman bertaburai dalam Madinah.
Di masjid ada majlis email, di rumah sahabat ada majlis email, di kedai sahabat ada majlis email, di kebun tempat cocok tanah ada majlis email. Bila-bila bersaing berjumpa dengan guru tanya, "Kaifal imanuka?" Ha ni email ni majlis email. Sebab tu saudara deh, tuan-tuan, kau muslimin muslimat, ayah ibu. Kita seorang beremail. Hari ni kita kena usah email dan jaga email. Merusakkan email salah satunya kadang-kadang hak tu kecek bahau tu cerak dah Nabi kata tak duduk sekali bahau dengan orang beremail. Ni macam mana anak-anak, keluarga, isteri jaga kecek pe. Lepas tu merosak menyakiti orang. Royak ke aib pe orang, buka ke aib pe orang, ni merosakkan iman. Merosakkan iman belaka. Kita orang beriman. Tak ada pelik lah orang beriman ada silap, ada salah, tapi ni macam mana nak jaga tak boleh rosak lagi. Tak boleh salah lagi. Ini kita kena kembali kepada cara Rasulullah ajar, cara Rasulullah latih sahabat. Usah iman. Hak banyak sekali hari ni bab pelawak. Sebab saya mari tak ada cadangnya admin tanya nak kecek apa ni. Saya imam lepas tu serah pada Allah Ta'ala. Kecek tak lari tak likung daripada garis sehat ulama tak lah. Lepas tu garis sehat saya biasa baca kitab, biasa dengar gitulah. Bukan kata rekoh dengan otak kepala sendiri tak lah. Tak berani juga nak kecek ikut rock, nak kecek ikut fikrah sendiri, tidak. Saya ni, saya wayak semua, saya nakal. Bukan pakai akal. Akal tak ada lagi. Tapi nakal mana daripada kita, Hayatus Sahabat, daripada bayangan-bayangan ulama' tok guru saya. Mana hari ni suasana kita pelawak, bahau, penipu, penwalin, orang panggil kebiasaan. Kezaliman. Yang kedua, suka buka ke aib pe orang, ke buruk ke orang ni. Jadi benda wasa sepeng atau salah ke apa? Benda dia buruk sungguh. Kita nak hajar dia. Tok si dia buat buruk lagi. Dia ada cara. Dia ada cara supaya saudara kita dapat manfaat, saudara kita dapat baik, kita tak usah email, tak usah amalan kita. Ada cara. Syekh Zakaria rahmatullah alaih ada tulis dalam kitab dia. Kitab Fadail Amal bab fadilat tabligh, mana bab menyapa. Dia kata, wahai mubalik Islam, orang menyapa, orang mengajar agama, orang ceramah agama, orang sebat agama, orang usaha agama semua. Bahkan orang beriman semua. Tugas kita untuk mensekat, mencegahkan maksiat, mengajak pada kebaikan, tapi ada cara dia. Syekh Zakaria kata, mu jagalah. Nak cegah satu tugas kamu untuk cegah orang buat maksiat, dia buat dosa, dia buat fitnah dunia, dia buat berlaku benda tak baik. Itu adalah tugas kamu, tanggungjawab kamu. Tapi kamu kena tahu juga macam mana nak cegah dia supaya dia ni boleh berhenti sungguh, boleh selamat daripada benda tak baik tu, kamu juga selamat. Dan dia juga tak malu. Ni cara. Hak tu dia segi cegah tu. Kena jaga. Bahkan di zaman saya tak ingat kisah sahabat ke nenek moyang tak boleh. Tapi ingat ustaz guru saya royak bab ke aib orang ni dalam kelas masa belajar sabak dalam kelas. Royak satu ulama. Satu tok guru lah, orang alim ni. Kebiasaan orang mari duk tanya masalah dengan dia. Seperti tempat kita lah, ulama-ulama yang masyhur dalam wilayah kita, negeri kita ni kan seluruh ni. Ada ulama orang pergi jumpa dengan dia, ada pergi hari Jumaat, pergi hari Sabtu duk tanya masalah peribadi, masalah nego, masalah keluarga, isteri, suami. Ada orang tina sore pergi tanya masalah dengan dia, nak pergi tanya diri dia lah, keluarga, isteri, suami gitulah orang tina ni. Apabila masuk pergi apa tu marilah, ada dengan cara dia lah. Ngapa dah ngapa. Masuk pergi nak tanya bapa buat masalah. Apa peduk dengan ada gapo? Masuk mari. Bapak pergi ada tengah-tengah duk kesok nak masuk. Orang Tino tadi tu pergi ketuk. Orang ni orang Tino lebih lagi. Pas luar negeri tempat kita ni benda ni tak ada malu mana, tapi orang Tino yang malu. Luar negeri ni orang jantan malu. Kalau di Pakistan ni kalau ketuk depan orang ni, orang ramai dulu benar, orang tak sayang dah. Kalau le keluarga lagi dengar depan anak isteri bakal kecek siapa bila-bila.
Oh ni dia ni ketuk depan orang ni. Benda aib kau panggil dia perak penny juga. Akhlak juga salah satu. Ni negeri ni tak sama dengan tempat kita ni di tak adalah anu. Tapi orang Tino dia malu. Dia pergi keluar angin ketuk depan babo, depan ulama nak buat macam mana? Habis gamak. Nak pergi ada masalah nak tanya. Tapi babo tadi mana orang alim ni, yakni orang yang alim. Dia ada hikmah. Ni benda halus ni, benda kecil ya, benda tuapai, tak ada gapo lah. Allah, ada. Tak ada gapo. Tapi untuk nak jaga muka orang, nak jaga takut orang malu. Ni ulama warasatul anbiya ni payah cari zaman kita. Dia kata gapo, masuk dekat lagi, sedekat nak tanya gapo, telinga aku dengar ni. Orang Tina ni masa segar sikit, telinga aku dengar. Cuba royak masalah. Orang Tina ni pun royak. Dia kata, amba tak dengar ni. Telinga amba berat sikit. Cuba deras sikit. 2 kali tak dengar. Cuba deras sikit. Orang Tina ni segar. Kecek taruh ni tak dengar. Mungkin hak dia ketuk saat ni tak dengar. Kena kecek deras. Orang telinga berat, telinga tuli dak hunat. Kalau hubau ni dengar belakang ikut orang kecek dia. Pasal dia kata hunat, telinga berat. Ada gapo adik tu? Cuba royak deras sikit. Kena royak deras. Makna orang Tina ni sebacai. Kata, hai long op. Babo ni tak tahu. Malu, benar malu kan. Nak tanya gapo lagi, habis ramuk dah lah. Orang panggil natek. Natek pun siang-siang. Benar malu sungguh. Kena kita orang jatuh pun habis ramuk. Orang Tina. Tapi babo ulama ni dia jaga. Ada gapo, cuba royak deras. Hingga kata orang Tino tu sebacai. Senih hati dia. Kata orang babo tak dengar. Aib dia saat ni. Dia pun royak masalah. Babo pun jawab. Gitulah. Lepas pada tu kisah dia babo ni. Hingga depan orang lain pun dia buat tak dengar. Untuk nak jaga orang Tino tadi. Sebab dia buat kata dia ni tak dengar dah. Lepas pada tu dia buat dengar. Orang Tino ni malu. Untuk jaga siapa bila? Tok guru saya kata siapa mati. Buat tak dengar siapa mati. Kena kecek derah gitulah. Untuk nak jaga orang sorang. Ni penting. Allah lebih lagi. Allah tak suka. Masa kisah Nabi Musa AS. Hujan tak turun. Nabi Musa koyak dengan Allah. Syana hujan tak turun. Allah kata. Kena taubat. Apa ni? Tubik. Pergi tengah padai pakak. Kat semaya mitok lah. Kat kupus itulah. Maka dalam ramai-ramai tu pergi dah. Hari ni kita bakal minta hujan berlaku semaya. Semaya minta hujan tu lah. Tapi minta doa Tuhan tak tahu. Hujan tak turun. Ni hujan tak turun. Musa tanya. Allah kata, Musa dalam kaum ramai-ramai tu ada orang berdosa. Ada orang berdosa. Lepas tu kena taubat dulu. Taubat atas dosa dia. Maka apabila Nabi Musa iklan pada kaum dia semua sebab hujat tu ada orang berdosa. Orang berdosa tu jadi sedar diri kata aku salah. Taubat. Lepas pada dia taubat seorang diri tu. Ramai-ramai nak tahu tapi yo salah dengan Tuhan ni. Tuhan tak tahu turun hujan ni. Orang salah dia tahu dosa besar. Dia taubat senyap-senyap oleh hati. Allah itu turun hujan. Apabila turun hujan tu Nabi Musa kata ya Allah. Siapa orang tu? Allah ayat tu ya taubat dah. Siapa orang tu kak? Lebih kurang Allah Ta'ala kata Musa. Aku tak suka buka keburukan hamba aku. Allah tak suka buka keburukan hamba dia. Apakah lagi kita sama hamba, sama manusia yang ada salah belaka untuk nak cegah orang, untuk nak gapo buka keburukan orang. Sebab tu Syekh Zakaria rahmatullahi alaih kata kita orang mubalik tang lai, orang mubalik Islam, orang sebab agama, orang usaha agama, kena tahu cara, kena ada hikmah. Kita pergi jumpa, pergi belaga lutut dengan dia. Di zaman kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu begitu juga. Ini cara mubalik. Cara nak jaga email, nak usah email kita, bela email kita, selamatkan email orang lain.
Sebab kalau duk lock tak boleh. Kita orang beriman, kita kena cegah. Pas cegah cara mana tak seri rusak iman kita? Tak seri rusak iman orang, malu orang. Zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu, dia pasal berjalan jaga keselamatan rakyat umat gitulah. Pergi duk jalan seorang rumah sahabat tu. Bunyi suara duk pelik lah, ada muzik, ada gapo. Umar pergi dua orang. Umar soyak guru dia duduk tu. Khadar dia duduk sini. Umar masuk. Seolah kata jebal lompat pagar, lompat pintu masuk. Pergi dalam rumah. Prakut wah, masuk dalam rumah tu sahabat duk minum arak. Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, orang buat salah ni arak ni, orang minum arak kena rotel. 80 rotel tak silap. Bah Umar radhiyallahu anhu tak kira biar dah. Kalau salah hok tak erti biasa pacung tekak. Hok tak dengar Nabi royak. Nabi royak dah tak dengar, mari tanya dia lagi. Dia tanya Rasulullah kata apa? Rasulullah royak gitu-gitu. Maknanya tu mu ni tak erti. Nabi royak dah tak erti lagi, pacung tekak. Orang tak erti. Tapi ni orang minum arak langgar hukum Allah. Umar masuk pergi kata mu ni duk minum lagi. Orang hak minum arak tu kata kena. Nak royak kata cara dia ada. Kebaikan lah taklah boleh bagi apabila ada hikmah. Boleh ubah orang. Apabila Umar pegang kanan kakau, orang panggil pegang dia tu. Kesilap pegang. Ni. Tak berhenti lah. Orang minum arak ni jadi dedek juga. Orang sahabat dia betul benar. Datang setik panggil salah lah dah. Umar. Aku salah dengan Tuhan sekarang ya. Mung salah 3 perkara. Umar terkejut. Kok ana ni mari mung salah. Kita duk cari gak nak BQ ke. Molek belaka tu nak jaga keselamatan kampung, jaga keselamatan umat tugas sebagai pemimpin. Kak pergi pegang orang duk minum, katakanlah fak kita ni orang duk minum dalam rumah le gapo eh. Pergi pegang lopak rumah orang, jebah rumah orang pergi senyap-senyap pegang orang. Memang salah orang tu. Tapi dia ni tuan rumah kata aku salah minum arak. Mung salah 3 Umar. Pertama, mu duk cari keburukan orang. Sok kau ampit kau cawan. Kalau mu tak cari tak jumpa. Mu duk cari. Yang kedua, mu lompat tanpa izin. Masuk rumah orang tanpa izin. Salah. Pakai Nabi kata orang tengok le rumah orang tanpa izin tu, kalau tuan rumah tu bik cocah mata tak salah. Tengok le rumah orang, pergi rumah tengok, duk tengok dalam. Dalam ni perdah nah rumah orang tu hak orang, hak anak Adam. Sebab tu cara nak pergi rumah orang ni, kalau tuan tak katuk pintu, tak boleh duduk diri depan pintu. Tuan buka katuk pun kita nak panggil orang, kita kena duduk tepi cara. Sebab tuan rumah pun kena jaga kak. Pintu besar, pintu apa wik dah tabir. Buka pintu tu tak nampak dalam, ada tabir, kena selok. Kalau tak ada tabir, panggil nampak dalam. Kadang-kadang anak kita, isteri kita. Ya benar tak salah dalam rumah. Ya tak ada perdah. Isteri dengan suami ni tak ada masalah gapo. Tak kena duk tutup pakai cukan 24 jam. Tapi orang luar mari rumah kita ni, pesi kampung, pesi Melayu kita ni tak ada pagar. Kalau Arab ni rumah pagar. Masuk le pagar dulu, masuk rumah kita. Pah le rumah tu pagar tak ada, buka pintu pas dalam pas dapur nampak. Sebab tu kalau pergi rumah orang ni kita kena patah, negeri kita kena patah. Tengok mata tu jeling cocok mata tak halah. Pas masuk tanpa izin. Tuan rumah atau rumah. Masuk tak royak. Yang ketiga mu tak lagi salah. Nak masuk rumah orang kena bagi salah. Rumah sendiri dengan anak isteri kena bagi salah. Rumah orang tak kenal atau hidung. Umar radhiyallahu anhu khalifah. Nabi kata lau kana ba'di nabiyyun wa kana Umar. Mari selalu nampak keburukan diri sendiri. Hai, ya dengan Tuhan. Aku 3. Ambil kain subah. Kain serba dia tu alam kikir tunuk. Turun tu baik. Ya aku 3. Salah aku lagi. Hak ni pun takut lepas diri. Ya, aku salah dengan Tuhan, mu salah 3. Pakai senyap lah Umar betul baik gu hak duk tunggu luar tak royak lagi kelek-kelek habis-habis. Tak nak cari, tak nak jumpa anak Zarah. Dia tu pun
Tak berani nak jumpa umah hari tu, jadi dia malu-malu. Jadi orang tak wani masuk dekat. Salah. Umar pun salah, dia pun salah. Hak ni punam. Tapi dia sedar apabila orang duduk atas kuam yuk tiktam. Nampak Allah Ta'ala kata kita buat ada salah. Ya, beringatlah, bimbanglah. Dia mana salah, aku pun salah. Badu takut lah. Dia jadi punam, dia misik tu yang. Dia ada kuasa penuh atas denda atas aku. Tapi dia tak berani masuk dekat hari tu. Umar radhiyallahu anhu duduk di tengah orang ramai panggil dia. Depan orang ramai, mari sini. Kenalin dia, siap aku ini, siap. Umar akan peracan aku depan orang ramai. Umar kata, mari duduk sini. Panggil, mari duduk tepi. Masuk dekat telinga. Umar bisik kata, hari tu, jok siapa jok hari tu. Aku tengokmu, aku tak biasa royak pia pun. Tak biasa kecek dengan orang, tak biasa royak tetap perbuat temu hari tu. Tuan rumah sahabat saya kata kan, Umar mari nak royak. Aku pun jok hari tu jumpa denganmu. Kamu tengok aku taubat selalu hari tu. Sampai hari ni setitik pun aku tak minum. Alhamdulillah. Semua ada kebaikan. Orang ni taubat, keburukan dia tak sabar. Umar tak rusak. Sedar diri kata silap perbuatan dia. Hak nu pun silap dah kata aku ni salah nak buat lagi, duk tusuk lagi. Allah nampak, Allah tahu. Hak ni taubat, hak ni tak royak orang kebaikan ada. Orang ni taubat sebab ngak umat. Kalau umat ki sabar, dia taubat dah. Gapo nak jadi? Malulah dia. Tapi kisah ni yang berlaku ni, Syekh Yusuf tulis lagi kitab dia Hayat Sahabat untuk nak royak contoh pada kita yang mungkin berlaku masa sahabat-sahabat royak kata orang ni taubat dengan sebab Umar cerita kata aku juga tusuk ke aib orang. Yang berlaku ini ada kebaikan pada kita zaman sekarang. Sebab tu Syekh Zakaria rahmatullah alaih kata, "Hei mubalik Islam. Orang dakwah semua lah, orang sebat agama semua. Kena ada hikmah. Kena jaga lebih lagi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni orang sebat agama lah, alim ulama lah masa tu. Sahabat ni alim belaka. Kita kata bab fatwa, bab hukum. Orang lain tak berani. Orang lain ni ada tak ada baca, tak ada menulis. Tapi Muaz bin Jabal ni digelar sebagai mufti lah. Orang buat fatwa masa-Allah. Gapo lepas ada Nabi tak ada. Gapo dia bercara. Orang alim. Nabi pesan belum nak berpisah dengan Muaz bin Jabal. Pesan ke apa? Muaz. Nak pesan mu perkara ni. Jaga kulasah agama. Mu kena jaga. Ni pesan atas mubalik. Atas orang nak jaga agama Allah. Orang sebat agama Allah. Jaga lidah. Muaz, mu jaga lidah. Mu boleh jaga agama. Mana jangan gaduh fatwa. Jangan gaduh hukum kecek kebukit orang. Jangan gaduh. Buat gapo-gapo jangan gaduh. Ametih kata gapo, kena fikir banyak, fikir panjang, jangan gaduh. Kalau silap pun tak banyak. Kalau kita gaduh ni, kalau silap banyak. Orang panggil tamdui pelakan. Buat dengan gaduh. So nak buat. Rasulullah ni, masa syahid gigi 2 butung, dengan sebab dengan keputusan Wairun, dengan puak Wairun gaduh dah. Puak sahabat orang awuso sahabat ni puak cayin. Orang ada orang umur banyak ni ya buat gapo ya orang panggil robkop, bahasa Sia kata robkop. Ya beringat. Kalau Rasulullah puak Wairun kata gapo tak leh kita tubik. Heran apa puak ni musuh Islam kita tubik. So tunggu sini kita pergi lawan depan. Dengan puak Wairun gaduh. Rasulullah syahid gigi 2 butung. Tapi itu pelajaran buat rian. Nabi pun rasa tahu mari kata tak saya kira. Saya pakar Wairun dak juga, tak leh juga. Nabi kata saya tanya dah buat Wairun lepas pada ni. Tu Allah Taala turun ayat suruh mesyuarat, tak leh. Kena mesyuarat lain kali nak buat apa kena mesyuarat. Tu comel dah. Dengan mesyuarat amal-amal walaupun ni putus Wairun ya rip ron dia gaduh sikit. Tapi pit plat. Apa molek keputusan. Kena mesyuarat juga. Tak boleh tinggal jugalah. Wairun hak cairan, ya ada. Ron dia tu mi peyut. Kepanasan pemuda Wairun ada hak faedah. Sejahtera ataupun rob kop yang ada hening tetet tenir yang ada pada orang tua awusu ada kebaikan.
Sebab tu tak boleh tinggal belaka. Bab mubalik, bab tablik, bab agama, bab menyebar, bab bersapa, bab cegah. Kena ada wairun, ada orang tua. Ada orang tina kekamlancan Nabi ni Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Tak tinggal. Sebab tu hari ni kita, maksud saya dek kecil hari ni, nak usaha email, nak jaga email kita lah. Macam mana kita nak jaga saudara kita, wet lom, nak jaga email kita, jaga email saudara kita supaya tak rusak kita atik, saya punah. Seperti mana Umar radhiyallahu anhu. Duk nak fikir kebaikan nak jaga tu. Tapi Allah Taala ajar dia. Masa sahabat tak apalah, Allah Taala akid sebagai contoh untuk umat sampai kiamat. Sebab tu dia berlaku ke apa jadi pelajaran, buat rian. Waktu Nabi kata pedoman hidup kita ni. Salah silap sahabat tu jadi buat rian dah. Tu hereda berlaku dah. Hari ni apabila berlaku atas orang seseorang atas kesilapan salah ke apa, kita kena pandai-pandai lah. Kita kena rucak apa? Rucak pokpit kuam lap. Lepas tu duk lock tak boleh. Kenapa anda mengata, kalau gitu, takut dia malu, lock pusok ke ramai rusak. Memang tak boleh. Ada cara dia. Seperti mana? Orang-orang ulama, orang-orang alim dulu, jaga. Kita tengok kawasan kita, wilayah kita, Fatoni Darussalam kan? 3 wilayah. Masa dulu, yang dulu saya dah ingat lagi, rumah saya pun. Orang tua ni duduk mengajar budak-budak. Adik-beradik dia, 2-3 beradik tu buka pondok belakang alim ulama lah. Ada masalah ke apa, dia nak bincang. Dia mesyuarat. Dia panggil babo-babo, pakat mesyuarat pok dia ni. Macam mana hukum ni? Ada orang panggil tikhwan metek. Bincang tak pecah, dia tak berani nak fatwa sore. Tak gaduh. Panggil babo ni pakat bincang pok dia. Saya lalu budak-budak. Dia gendong mutu pergi jumpa dengan adik, jumpa dengan abang, jumpa dengan ulama-ulama lah. Bincang. Tak tahu apa tapi dia bersyarat. Pok dia ni bersyarat, hai nak macam mana, ha budak pelajar ni tak gaduh, orang tak gaduh. Orang ulama dulu ni mana rapkop. Lai kampung ni ada orang duk main roye, duk berjudi ni. Macam mana nak cegah dia? Ulama dulu bukan tak cegah. Dia ada hikmah. Kata pok babo tak padu langsung, dia ada hikmah. Bukan pergi biasa tunjuk lai kampung mu ni berjudi mu ni. Mu ni kaya mabuk ni. Dia ada ilmu yang Allah Taala bagi kepada alim ulama. Mana tak ada lagi kitab. Hikmah. Itu ilmu Nabi. Satu sunnah juga. Hikmah. Hikmah di sini bukan tak cegah, tak lari, tak apa langsung. Cara sunnah itulah hikmah. Nabi tak tunjuk, sahabat tak tunjuk. Dia tak buka. Okay? Cara dia pergi jumpa ke, bagi nasihat ke, cara dia mana nak wis hapa hak kerasa tu, mari dengan lemah lembut dulu. Lemah lembut dulu cara dia sikit. Dengan orang bukan muslim pun Nabi lemah lembut dulu cara. Dia ada step dia, tangga dia. Sebab tu hari ni untuk nak prakong, untuk nak jaga diri kita, jaga saudara kita, umat ini. Macam mana untuk sewit terlibat dalam benda kadang-kadang orang ni dia galik. Dengan kemajuan dunia, dengan maksiat dia galik tak khabar, dia tak tahu dah, orang ngaji dah. Saya sendiri pun galik. Ada kawan sains-sains hok duduk sekali ni, tak leh ni. Mana? Hanyuk ni kalau duduk pasal ni. Teruk ni kalau pergi kok ni silap ni. Mana pakat duk heret sikit sore. Ada hok sains pasal rapat sungguh. Mari pegang sama sore. Kalau duduk pasal ni teruk ni. Nak oyak so ni. Mari buat kali guh secara api mujur ya oyak sama sore. Tak boleh jangan main pasal ni, Ya hujung jatuh nak pergi kat lain. Yang mengeduk maju duk sorak semua ni nak buat live ke apa. Comel ke dak Buat nak guna kemajuan jadi faedah. Pas saya pun ada pengalaman sikit-sikit dengan saing dengan gapo mari duk oyak kata terima kasih babo. Terima kasih Maulana. Ada FC pasti panggil babo, panggil gapo. Saya ni tidak. Saya awam biasa ya. Tapi duk gelomok orang panggil besar le pondok. Besar dengan budak pelajar, besar dengan ulama, bagi duk saing dengan ulama, dengan alim hidup gitulah. Ilmu ni tak ada lah mana. Tapi tak luka dengan ulama jok kecil lagi. Sikit sebanyak yang tahu, boleh amal diri, boleh royak ke sains-sains gitu ya. Sebab tu salah silap ni, sains-sains semua, FC semua tolong nasihat atiklah saya ni. Kalau duk lock saya beringat semua dalam kecep saya tak pakai baik fatwa tak ada. Baik ikhtilaf khilaf kok ni tak ada. Kok tu serah pada alim ulama yang alim sungguh lah. Saya tak main, saya bagi nasihat, jaga email saya, bagi kamlang cai,
bagi semangat kepada adik-beradik. Sebab saya kata, kebolehan saya tahun ni ya, duk kacau tahu mana lu. Dah kita nak gapo, nak faedah untuk umat. Maksudnya dengan pemuda wairun ya wacun duk mari royak atau kebaikan tak apa. Saya kadang-kadang toy juga. Sifat manusia kan lemah mari tu. Kita tak ada boleh kebolehan gapo. Lepas tu kan melancai wairun mata tak apa melana kita dapat perubahan, kita dapat faedah juga. Jalanlah. Lepas tu duk muzakarah dengan babo-babo sekali, duk sekali lah tim dengan sekali. Wi semangat tak apa. Ya minat orang ni makan ni, orang ni tak suka kan. Baru ni dia buat satu babo kecek dengan dia kita tak ada ni. Ya minta apa ni? Minta buat live, minta buat kecek sekali. Kata saya tak ada kebolehan apa, saya tak pandai sungguh. Tak mau punah FC pula, punah rusak peminat babo lah. Ambil saya mau hidup kecek dengan babo ni, saya tak ada kebolehan. Lepas tu dia dah bagi semangat saya sebenarnya. Minat orang, kebolehan orang, telengnya orang tu. Ya dengan kita ya teleng. Dengan orang lain tak teleng. Hak ni tak teleng dengan kita, tak boleh makan langsung hak kita kecek. Ya makan hak orang lain. Baru rasa nak orang dengar kita belaka pinpai medai. Pinpai medai. Sebab tu saya satu kamlancai jugalah ada FC duk bagi kamlancai babo-babo tim ngah saing-saing semua. Duk bagi tak apa lah mana tolong kecek lah ni bagi semangat. Sebab tu lakoh sikit sebanyak kalau saya kecek dipakai arum ke apa maaf lah. Saya ni nak kecek hak mana orang hak boleh makan, hak boleh telah, hak boleh faedah. Ada golongan orang tua bagi semangat, ada juga pergi jumpa dengan anak dia. Kata mana, mak kita ni tak ada dah minat. Kalau ada live kat tunggu beli terosak jom beli terosak video semak nik video. Dia suka dengar. Semangat kan melancai. Saya pun itu kan melancai paling kurang kita tak boleh wibak masa wifada kelebihan semangat wiji zebah. Ada wairun wayak kata mana ajak dengar bayar gitu, dengar ceramah gitu. Saya tinggal lah. Kita rasa puas hati alhamdulillah Allah Taala guna. Tak ada rasa kata pandai, tak ada rasa kata bijak, kata Allah guna. Sebab tu hari ni pun admin kat dua orang admin duk berikan melancai kata buat. Kita pun tak semangat je zebah tu rasa kata padai dah apa. Tapi kan melancai lah dengan saing dengan admin dengan apa buat hari ni pun boleh naik atas bukit mari kita tengok waktu lepas ada ni nak kita tengok juga. Lebih kurang rasa tu buat dekat nak sejedah ni. Ada silap salah tu minta sungguh besar hati yang duk lock saya duk gi hanyut pasal salah nah. Kamu semua kena tanggungjawab nah kalau hak tahu saya kecek pe salah menyesatkan umat. Kalau nak bawa kecek pe saya ni bawa ke menyesatkan umat minta cegah selalu deh. Kecek pe saya bukan agama. Setiap kecek pe saya bukan agama. Tapi apabila kecek pe betul, gigi ukur-ukur mari betul dengan hadis, betul dengan Quran. Saya tak pandai nak tafsir ke apa, tapi apabila gigi betul, tu agama. Sebab tu saya tak baca ayat Quran. Gigi silap tafsir tak boleh. Kalau tak pandai apa ni, ilmu yang mana berapa belah ilmu tu untuk nak tafsir, kecek pe walaupun ayat Quran, salah, ya tak betul semata. Untuk orang yang ada alat ilmu yang mahir saja. Kalau betul dengan hadis dengan Quran, itu agama ambil pakar. Kalau silap, jangan pakar sama sekali. Jangan sebar. Jangan kata, malana kata gitu, malana kata gini. Kena dengar tu ukur dengan hadis Quran dulu. Kalau betul, pakar. Kalau tak betul, jangan pakar. Lepas tu kena royak lah. Jangan kata, malana sesak dah. Memanglah kalau kecek pergi silap dengan hadis Quran ataupun kita tafsir salah. Saya tak tafsir. Saya nakal daripada ulama, alim untuk guru saya. Gisilak kalau lepas salah menyesatkan orang lain ramai bahaya. Sebab tu adik-adik saya, ayah ibu, FC semua kena direct dengan saya lah. Ada apa mari jumpa boleh jumpa ke jalan ke mana tolong ayat mana. Silap sikit tu FC ramai duk turut tu. Tapi kecek pe silap. Kena beki sikit. Saya nak mai beki selalu. Sebab tu lepas-lepas dah ada kecek panggil nak bagi peterangan di sini selalu tak boleh. Kecek sekerak. Ataupun orang pergi ambil klip pergi kerak sekerak. Tu dengar sekerak tu silap pahal jauh dah. Supaya kemarin tu silap kecek pahal sikit. Panggil ilmu. Kita belajar niat nak amal saja tu. Bukan tak kena. Tak siapa kemocok lagi. Maksud kita nak amal dah. Ngaji ku nak itu heret dah. Dia tu heret dah bawa pergi pada amal lah.
Kalau pahas kerak tu, bukan niat nak amal, ngaji apa? Dah. Amal tu memang lah, tapi tinggi lagi pada tu, redha. Tu di segi kecek pe kalau tak bagi peterang lepas tu lewat masa setengah jam 45 minit tak ada orang nak kecek dia di complete. Kena lagi dan lagi muzakarah pula, muzakarah lagi hak silap beki betul. Lepas tu bagi peterang tu itulah ulama setengah ulama kecek 3 jam. Kalau tok guru saya 3 jam. Tak berhenti. Tu pun tak habis lagi. Ilmu Allah yang luah. Tengok orang ngaji dulu 20 tahun tak alim lagi. Kita ngaji 7-8 tahun nak alim. Nah mungkin benda tak boleh jadi. Sebab tu setengah sikit sekali ada gapo kamlancai sikit sebanyak tanya ulama, tanya alim, dia tak lokak dengan alim ulama. Hak besar kali hari ni jaga hati sama saudara. Pakak tutup keburukan umat ini. Jaga mana kita nak cegah dengan hikmat sekali. Dia boleh tinggal maksiat, dia tak punah hati, kita tak usah amalan kita, tak usah email kita. Ada-ada kita nak kebaikan tumbuh tahu kan, naik tah kita keburukan. Kok ni payah sekali. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi khas kepada siapa saja yang Allah Ta'ala bagi. Seperti mana Nabi SAW, hikmah hak tinggi sekali. Hikmah. Sunnah Nabi tu, semua sunnah Nabi panggil hikmah belaka. Nabi buat dengan hikmah. Kadang-kadang hari ni kita tak faham Nabi buat. Itu hikmah tu. Nabi taruh yang buat gapo tu sunnah, tapi ada hikmah dalam ni. Hak cerak-cerak ni mana tarik ke apa ni loliang jagakan nur, jaga cahaya. Kalau bicara bab doktor, ilmu doktor, saya biasa dengar banyai satu banyai hak doktor lah berdalam orang Islam, orang beragama. Satu janggut yang Allah Ta'ala buat atas muka orang jantan ni ada hikmah besar. Ada hubat dalam ni, ada jagakan air muka, banyak kara. Tu hikmah. Sunnah Nabi semua hikmah. Semaya 5 waktu, banyakkan bangun malam. Tu hikmah. Bukan benda sunat, kita kata sunat. Ya, semaya tahajud ni semaya hak Nabi-Nabi. Tapi Nabi kata kalau tak berat bagi umat aku nak fardu kan. Tapi Nabi tak fardu, tapi kecek gitu. Nabi tak tinggal. Tapi siapa boleh amal, hikmah dalam tahajud. Hikmah dalam semaya sunat. Pahala suku. Kebaikan dunia ni. Pahala tu satu sunnah, 100 pahala mati syahid. Siapa menghidupkan amal untuk sebar pada orang lain. Tapi hikmah. Sebalik tu. Sebalik tidur sunnah tu. Hikmah ada gapo? Doktor baru kaji berapa hari ni ya. Atau orang tidur ngiring kanan ni, huacai duk sebelah kiri, makna long kan, tai-tai kan, haicai boleh non. Makna hikmah. Sunnah Nabi itulah hikmah. Sebab tu cara sebar agama, mengajar agama, usaha agama, pendakwah mubalik. Hak Syekh Zakaria kata, kena ada hikmah. Buat macam mana orang boleh tinggal, kita tak usah email, orang tu tak malu. Usahlah hak ni Allah Ta'ala ajar sendiri atas orang yang nak, orang yang kandak. Kita kena belajar. Sebab tu perbuatan nak bersalah sekali, perbuatan gapo jangan gaduh. Benda salah, benda maksiat, benda gapo dalam tempat kita ni. Fikir secepat mungkin, kena fikir, kena usaha secepat mungkin. Tapi jangan gaduh. Seperti mana gaduh puak weru masa Nabi kuampit pelat. Dia panggil yang berlaku atas Nabi itu takdir Allah berlaku. Tapi nak ajar kata jangan gaduh. Ya cairon, ya ripron. Kalau plat pun tak banyak. Kalau kita cayin, koi pen, koi pai. Cara pakai hikmah, kasih sayang, tok umat duk depan, tok adik-beradik kita, masya-Allah, bukan siapa ni. Ya bukan orang jauh, ya adik-beradik kita, ya umat Nabi. Lepas tu tok depan kita pa. Nabi saya ke umat macam mana Nabi jaga, sahabat jaga sama dia macam mana. Hari ni kita sama saudara muslim, sama saudara seumat, kita nak jaga dia untuk siwi talai untuk siwi lei thirdในความไม่ดีความผิดพลาด pakai ilmu hikmah. Jangan pakai hukum mah. Haram lalu. Halal lalu. Jahat lalu. Fitnah selalu. Bukan. Memang haram. Memang orang ni salah. Tapi cara Nabi ada cara dia. Macam mana dia tak malu dalam suasana, dalam sangkum. Macam mana dia boleh berhenti, boleh tobat dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita juga tak mari perasaan benci doi terong. Benci peribadi kepada diri orang. Ui masuk dalam benci atas amalan saja. Oh ni payah ni, kecek saja ni. Kecek di lidah saya pun duk belajar. Wai macam mana benci semua benda tak baik. Tok siri benci kok orang buat tak baik. Supaya penyakit hari ni. Nak buat macam mana we rangkiat pada penyakit ni tok siri berlaku dari diri kita, siri berlaku dengan anak kita. Tapi jangan rangkiat kok orang kena penyakit. Kita salah silap, salah faham, jauh teruk ni. Hari ni rangkiat. Sebut atau orang ni kena tikcira, rangkiat. Lepas pada hingga dah pun jadi rangkiat kok orang tu. Biar ni kena ni.
รังเกียจคนที่ติดเชื้อ tapi สาเหตุการติดเชื้อ tu ไม่ได้รังเกียจ Mana tak jaga, tak gapo tu orang panggil main rangkiat. Kita rangkiat sebenarnya kita kena jaga matrakan, jaga gapo. Tapi orang yang kena, ya rangkiat. พยายามให้กำลังใจ doa untuk dia. Tu banding dengan saya, lain-lain lagi pun gapo saja yang berlaku halat panha keadaan dalam dunia ni, พยายามอย่ารังเกียจตัวบุคคล usaha supaya jangan benci kepada diri seseorang. Bencilah pada maksiat, bencilah pada benda lain dengan Allah, benci perkara Nabi bencilah perkara Allah Taala tak kena. Tapi diri orang yang jaga silap, salah silap, perbuatan silap, jangan benci. Macam mana dia taubat dengan Allah, macam mana dia kembali pada jalan yang betul, macam mana dia tak tua kap percaya, taubat istighfar. Hak tu tah diri masing-masing lah. Usaha diri saya sendiri pun baru duk belajar, pak kita pakat belajar belaka deh. Moga-moga kecek pes saya pada petang yang mulia ini dapat masuk dalam hati saya sendiri, dapat jaga ni. Dan pendengar semua yang ada dalam live, doa untuk saya katik supaya Allah istiqamah atas kebaikan, atas ibadat, atas mubaligh, atas pendakwah. Sebenarnya saya tak ada orang dakwah, tak ada pendakwah lagi, duk belajar. Hari ni belajar wi masuk betul-betul lagi zero sore dua. Wi saleh tanya hal ahwal, tanya khabar. Hari ni admin kata luar kita. Boleh duk bila masjid katik kawasan kita hak boleh buka dah berapa tempat, hak hidup amalan berapa tempat. Boleh semaya Jumaat hari ni dengan khabar Jumaat buka belaka 5 waktu pun kita kena jaga lagi deh. Mak terakan tu jaga deh. Hak mana ulama kita cara ulama garis jangan jaga buat rekod sendiri. Kalau buat sendiri ya silap. Kita ada ulama tempat kita ni. Allah Taala duk hero lagi, duk bela lagi. Hari mana Allah Taala ambil habis kita nyanyi orang awam, orang jahil seperti saya ni nak petak mana. Sebab tu hari ni jangan tinggal ulama deh dalam wilayah masing-masing, dalam kampung masing-masing, deh bab semaya, bab masjid, bab ibadat, bab sunah Nabi, tanya dia mendalami. Deh kita duk bagi yang mana kita tanya tu. Jangan tanya untuk nak cari keburukan. Supaya kita benci pada satu rubungan, satu golongan. Kita pergi tanya hak biasa orang benci juga. Ya waktu baik. Bahkan gi royak keburukan. Sebab saya duk royak sana, cerita tak habis lagi, royak tak habis lagi. Gi dengar perkataan tu baik, main tu cai. Ambil perkataan hak ni hak silap ni gi royak. Kata baik ni kena dak ni baba ni. Yo ni kecek gini kena dak, memang silap dah. Gi buka hak silap pula jadi besar. Wak macam mana tok sewe di silap luah. Tanya we cerak kena ni. Masalah ni kecek kena dak ni. Dulu dengar tuwe hak tu. Ayah kata kena dah. Kalau you duk kerah lagi kita tanya ulama lah anu ya kata kena ni. Kita dengar ulama lain kata tak kena. Tu ulama bicaralah, bab ulama, bab fatwa, bab gapo, ulama dia mesyuarat. Saya tok sewi masa suasana hak zaman dulu tok sewi habis. Mana ulama-ulama dulu saya biasa duduk dalam suasana ulama jok budak. Dia mesyuarat, dia ada hubungan pondok-pondok zaman dulu ni ya zero. Zero babo tu, zero babo ni kecehan ni, masalah ni tempat kita duk jadi ni. Lah no weh. Dia tak fatwa sore. Dia intifak dia panggil intifak. Muafakat ramai-ramai waktu baik hukum kata tak boleh weh tempat kita ni. Dia tak suka sebab negeri tu, negeri ni baik ni. Wilayah kita ya ada ulama fatoni, ulama kita ni. Moga-moga ayah ibu adik-adik saya semua ada live. Kita bakal bikin step by step, setangga-setangga, sikit sebanyak. Insya-Allah kita komolek wilayah kita, kampung kita, negeri kita. Kau jomel orang duk le agama, pemuda kau kena agama, wairun kau ada agama, anak dara kau ada sifat malu, mari ibu bapa kau ada sifat tanggungjawab, saing kau ada sifat tanggungjawab sama saing dia panggil. Sifat hin ketua kau habis. Sifat zalim kau habis. Hak ada lepas hak biasa berlaku tak apa. Kau lepas makna lagi akan datang kita tak sewi berlaku hak biasa berlaku dah lah ni tak sewi yawachonในภายภาคหน้า tak sewi ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเหตุการณ์ซ้ำๆเหตุการณ์penipu เหตุการณ์tipu orang เหตุการณ์ bohong เหตุการณ์ dusta berlaku dusta berlaku zalim berlaku penipu berlaku tak sewi dah hak ada dah hak lepas dah macam mana we jalan yang betul semula taubat kembali kepada Allah lagi ke datang tak sewi ket tak sewi berlaku hekan baik ni tak sewi ada pemuda wak benda ni anak dara lagi ke datang si pi hang na sampai ha pi huk pi cet pi si pi wa pai roi pi hang na tak sewi dah ada besi ni orang tino tak malu ni tak sewi dah sewi ada orang zalim pemimpin yang zalim kita kena care นะเริ่มตั้งแต่วันนี้ kita เดินไปเรื่อยๆนะครับมองวันนี้นะครับมองวันหน้ามองวันนี้เพื่อที่จะแก้เหตุการณ์วันหน้าจะไม่ให้เกิดขึ้น hak lepas dah beki taubat istighfar tutup selimut udang tu yang saya nak lepas tu cara lagi tu
tanya ulama masing-masing. Saya sekadar ni saja boleh bagi peterangan. Kalau ada salah silap, maaf pada saya deh. Jumpa lain kali pula. Ada luar bila kita mari jumpa dalam live, insya-Allah. Sekadar ni saja hari ni. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pusing-pusing tengok view sikit.